Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail menzahirkan kebimbangan dengan peningkatan kadar kemiskinan dalam kalangan ketua isi rumah KIR tidak boleh membiarkan isu kemiskinan dan pemisahan terus diketepikan. Sebaliknya, ia perlu diberi tumpuan agar masalah itu dapat diselesaikan. Merupakan antara keutamaan dalam menggalas tanggungjawab di wilayah persekutuan, kata Menteri di Jawatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa. Sebagaimana ditetapkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Kota Marudu dan Tongkot yang menjadi tiga daerah termiskin di Sabah perlu diberi tumpuan agar kawasan berkenaan keluar daripada kelompok miskin tegar. Sumbangan itu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamid. Pembangunan dan kemajuan sesebuah negara merupakan satu tanda kejayaan terutamanya bagi negara-negara yang pesat membangun. Namun, walaupun kemajuan ini boleh dibanggakan, masih ada beberapa cabaran lagi yang perlu kita atasi. Kemajuan negara pada masa ini kelihatan tidak selari dengan keadaan rakyat yang masih berdepan dengan cabaran kemiskinan. Walaupun kejayaan ini boleh dipandang tinggi, namun yang pasti kejayaan dan kemajuan ekonomi akan menyebabkan satu golongan akan bertambah kaya manakala satu golongan lagi agak ketinggalan dari arus pemodenan. Fenomena kemiskinan ini sekiranya tidak dibendung akan mempengaruhi secara negatif ke atas ekonomi dan kemakmuran negara. Dalam hal ini, perkara paling penting dalam langkah pertama untuk membasmi kemiskinan adalah bagaimana kita mentafsirkan kemiskinan ini. Secara umumnya, kemiskinan ialah satu keadaan di mana seseorang itu tidak mempunyai harta benda atau pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan hidup. Dalam masyarakat moden, kemiskinan biasanya disamai dengan masalah kekurangan wang. Manakala, menurut Kamus Bahasa Melayu, miskin boleh didefinisikan dengan kekurangan ataupun kepapaan. Kemiskinan biasanya ditakrifkan secara relatif mengikut keadaan masyarakat di sesebuah negara. Kemiskinan membawa maksud jumlah pendapatan bulanan sesebuah isi rumah yang berada di bawah tahap pendapatan garis kemiskinan iaitu PGK. Itu indikator yang membolehkan sesebuah keluarga tersebut memiliki dan memenuhi keperluan asas dari segi makanan dan bukan makanan, yang mana tujuannya adalah membolehkan untuk setiap ahli keluarga berfungsi di dalam masyarakat. Seterusnya, apakah kemiskinan dari sudut pandangan Islam? Kemiskinan di dalam Islam boleh dikategorikan kepada dua bahagian iaitu fakir dan miskin. Istilah fakir, menurut Muhammad Al-Husaini dan Wahbah Al-Zuhaili, merujuk kepada seseorang yang tidak memiliki apa-apa pekerjaan atau harta sehingga mengakibatkan mereka tidak mampu untuk memenuhi segala keperluan asas hidup, termasuklah yang sudah mempunyai keluarga atau tanggungan yang tidak mencukupi bagi keperluan nafkahnya. Istilah miskin pula didefinisikan sebagai individu yang memiliki pekerjaan untuk memperolehi pendapatan bagi menampung keperluan hidupnya, sama ada secara sendiri atau sudah mempunyai ahli keluarga atau tanggungan, tetapi masih tidak mencukupi untuk menampung keperluan hidup mereka. Selain itu, menurut Imam Ghazali, fakir membawa maksud mereka yang tidak mempunyai apa-apa harta dan mengharapkan kepada sesuatu harta untuk meneruskan kehidupan mereka. Imam Ghazali juga menjelaskan maksud miskin yang merujuk kepada perbuatan seseorang yang menyembunyikan kesukarannya tanpa meminta-minta kepada sesiapa seperti mana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barang siapa yang meminta-minta padahal dia mempunyai sesuatu yang cukup untuk dirinya, maka bererti dia hanya memperbanyakkan bara api neraka Jahannam. Lalu para sahabat bertanya, bagaimanakah yang dikatakan cukup baginya? Baginda menjawab, sesuatu yang mana mencukupi untuk makan siang dan juga malam. Dalam konteks kemiskinan di dunia, kemiskinan dijelaskan melalui segi kewangan ataupun jumlah pendapatan. Melalui konsep ini, kemiskinan terbahagi kepada beberapa konsep, iaitu kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan mutlak merujuk kepada situasi di mana seseorang individu atau isi rumah yang tidak mampu berbelanja untuk memenuhi keperluan asas mereka bagi menikmati hidup yang minimum dan normal. Ia juga boleh diertikan ketika mana seseorang individu sangat terdesak kerana tidak dapat memenuhi keperluan asasnya seperti makanan, sumber air yang bersih, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan rawatan kesihatan.
Manakala konsep kemiskinan relatif pula boleh dikaitkan dengan agihan pendapatan masyarakat. Agihan pendapatan dapat menunjukkan tahap kebajikan atau taraf hidup seseorang individu, iaitu dengan membuat perbandingan jumlah pendapatan individu tersebut dengan jumlah pendapatan masyarakat sekeliling. Kemiskinan relatif ini akan sentiasa ada dalam masyarakat dunia, dan kemiskinan relatif ini tidak mungkin dapat dihapuskan selagi mana wujudnya ketidakseimbangan dalam agihan pendapatan dalam kalangan masyarakat. Semakin tinggi nilai ketidakseimbangan pendapatan, maka semakin seriuslah masalah kemiskinan relatif walaupun kemiskinan mutlak telah dibasmi sepenuhnya. Adapun kemiskinan kultural pula merupakan konsep kemiskinan yang akan terjadi akibat wujudnya sikap ataupun perangai seseorang individu yang terlalu ikutkan budaya dan adat asal. Masyarakat begini biasanya tidak ingin memperbaiki taraf hidup mereka dengan tata cara moden. Mereka terkenal dengan sikap malas, kurang kreatif, selalu boros ketika berbelanja dan sentiasa bergantung harap kepada orang lain. Berbeza dengan kemiskinan kultural, kemiskinan struktural pula merupakan konsep kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat kepada sumber tenaga kerja. Secara umumnya, kemiskinan struktural kadang-kadang mempunyai unsur diskriminasi. Konsep kemiskinan struktural ini merupakan konsep yang tidak kurang banyaknya mendapat perhatian oleh dari segi sosial dalam kalangan negara-negara pemberi bantuan. Manakala konsep kemiskinan mengikut perspektif Islam pula mengandungi dua pengertian, iaitu kemiskinan kebendaan dan kemiskinan kerohanian. Kemiskinan kebendaan merujuk kepada ketidakcukupan. Individu yang berada dalam keadaan tidak cukup tergolong sebagai fakir dan miskin. Golongan yang miskin ialah merujuk kepada mereka yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan harian mereka. Manakala bagi fakir pula ialah merujuk kepada mereka yang memiliki harta kurang daripada separuh keperluan mereka. Walaupun kemiskinan kebendaan mendapat perhatian masyarakat sekarang, namun dalam Islam, kemiskinan kerohanian juga sangat penting bagi kita. Kemiskinan kerohanian merujuk kepada aspek yang berkaitan dengan segi rohaniah dan spiritual. Ini juga boleh merujuk kepada kekurangan muhasabah diri ataupun makna hidup serta kekurangan dalam aspek rohani dalam diri. Umum tahu bahawa miskin jiwa membawa impak yang lebih bahaya daripada miskin harta. Rasulullah juga pernah bersabda yang bermaksud, bukanlah yang dinamakan kaya itu kerana limpah ruah hartanya, tetapi yang dinamakan kaya itu kaya jiwa. Jiwa yang kosong itulah adalah sifat sebenar miskin bagi Muslim yang sejati. Setelah mengkaji konsep-konsep kemiskinan secara umum dan konsep-konsep kemiskinan mengikut perspektif Islam, terdapat juga beberapa bentuk kemiskinan yang wujud pada hari ini. Secara umumnya, bentuk kemiskinan terbahagi kepada 4 perkara, iaitu kemiskinan bersituasi, kemiskinan bergenerasi, kemiskinan bandar dan kemiskinan luar bandar. Kemiskinan bersituasi boleh diertikan sebagai kemiskinan yang berlaku secara tiba-tiba dan biasanya berlaku dalam jangka masa yang pendek sebabkan krisis ataupun kerugian yang berlaku secara mengejut. Sebagai contoh, situasi drastik seperti pandemik yang menyebabkan keluarga yang berpendapatan sederhana terjerumus dalam kancah kemiskinan akibat kehilangan pekerjaan. Manakala bagi kemiskinan bergenerasi pula merujuk kepada golongan yang telah mengalami kemiskinan selama 2 generasi atau lebih. Golongan ini juga mengalami bentuk kemiskinan yang berbeza yang membuatkan mereka sukar untuk keluar daripada kitaran kemiskinan ini. Tanpa pendidikan yang sempurna, sukar bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang menawarkan gaji yang lumayan. Selain itu, kemiskinan juga boleh dikategorikan mengikut lokasi. Mereka yang tinggal di kawasan bandar mempunyai tahap kemiskinan yang berbeza dibandingkan dengan orang yang menetap di kawasan luar bandar. Mereka secara umumnya menghadapi masalah perumahan yang terlalu padat serta berkualiti rendah. Seringkali berlakunya jatuhan air, sanitasi yang teruk dan lebih cenderung diserang penyakit sosial di bandar.
Situasi ini akhirnya akan mencipta suasana kemiskinan dan kedaifan hidup di tengah-tengah bandar metropolitan yang mewah dan moden. Tidak kurang juga bagi mereka yang tinggal di kawasan luar bandar, mereka juga berhadapan dengan kurangnya akses kepada infrastruktur pembangunan, sistem perkhidmatan dan perhubungan yang lemah dan peluang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti amatlah rendah. Oleh kerana sebahagian besar perbelanjaan kerajaan disalurkan kepada bandar-bandar besar. Jadinya, mereka yang hidup di desa dan kampung yang terpencil menghadapi kemiskinan luar bandar secara terpaksa. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sulit diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan dan kerap kali terjadi di negara-negara berkembang. Kemiskinan dapat terjadi kerana ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut. Berikut adalah faktor penyebab kemiskinan. Antara faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan pantas dan lajunya pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan peluang pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang memerlukan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli keperluan hidupnya. Selain itu, apabila laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat. Selain itu, pengangguran masyarakat meningkat merupakan salah satu punca kemiskinan. Lajunya penambahan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan peluang pekerjaan yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang menganggur, maka angka kemiskinan pun akan meningkat. Seterusnya ialah pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan diri, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan suatu pekerjaan, sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di alam pekerjaan serta usaha yang ditonjolkan. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah untuk bersaing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. Di samping itu, terjadi bencana alam merupakan faktor kemiskinan. Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah runtuh maupun tsunami dapat menimbulkan kerosakan pada infrastruktur serta kerosakan psikologi masyarakat yang ditimpa bencana. Selain itu, bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan kerana masyarakat yang terkesan bencana tersebut akan kehilangan semua harta bendanya. Isi seterusnya ialah pengagihan pendapatan tidak sama rata boleh menjadi punca kemiskinan. Pengagihan pendapatan tidak sama rata dapat menyebabkan perubahan pada corak pemilikan sumber. Pada umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Selain 5 faktor penyebab kemiskinan tersebut, beberapa ahli berpendapat bahawa kemiskinan dapat disebabkan oleh pendapatan peribadi maupun eksploitasi kaum pekerja. Beberapa ahli seperti Henry George, Karl Marx berpendapat mengenai penyebab kemiskinan. Menurut Henry George, penyebab utama dari kemiskinan adalah pendapatan peribadi serta monopoli yang dilakukan oleh individu atas tanah. Pandangan George ini muncul ketika pemilikan tanah telah menjadi alat ukur untuk melihat kekayaan peribadi seseorang individu. Karl Marx berpendapat bahawa penyebab kemiskinan adalah eksploitasi yang terjadi kepada para kaum pekerja yang dilakukan oleh kaum kapitalisme. Sedangkan Robert Malthus mengatakan bahawa penyebab kemiskinan adalah kerana jumlah penduduk yang cenderung lebih mengikut masa, namun produksi bahan makanan hanya meningkat, menurut Siri Alimentary. Setelah kita meneliti apakah punca dan juga sebab yang mendorong ke arah berlakunya kemiskinan, jadi sekarang kita akan melihat pula apakah impak buruk yang kemiskinan bawa terhadap ekonomi negara dan juga masyarakat. Pertama sekali dari segi ekonomi, kemiskinan akan menyebabkan berlakunya peningkatan perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan yang meningkat ini
adalah disebabkan kerajaan terpaksa menanggung perbelanjaan yang besar bagi membasmi kemiskinan. Perbelanjaan yang dilakukan ini akan mengganggu aktiviti-aktiviti pembangunan ekonomi yang lain. Selain itu, apabila berlakunya kemiskinan dalam kalangan rakyat, sudah semestinya masalah pengangguran akan wujud. Jadi apabila berlakunya pengangguran, rakyat tidak mempunyai kuasa beli untuk membeli barang keperluan ataupun kehendak mereka. Jadi, pihak pengeluar iaitu firma terpaksa menanggung kerugian lambakan barang yang tidak terjual dan juga terpaksa membuang tenaga kerja bagi mengurangkan kos. Kesannya, untung yang diperoleh akan berkurang dan kerajaan tidak dapat mengutip kadar hasil cukai yang tinggi daripada firma. Oleh hal yang demikian, jumlah pendapatan kerajaan akan merosot dan ini akan merencatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Di samping itu, kemiskinan yang tidak dapat dibendung akan mengurangkan daya tarikan pelabur-pelabur luar terhadap negara kita. Situasi ini sedikit sebanyak akan merencatkan aktiviti pengaliran masuk mata wang asing. Kemerosotan dalam pelaburan asing akan mengurangkan KDNK, iaitu keluaran dalam negara kasar negara, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Bukan itu sahaja, apabila tiada pelabur asing yang berminat untuk melabur di negara kita, maka proses pemindahan teknologi dan perkongsian kepakaran untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan mampu bersaing di peringkat global tidak akan berlaku. Seterusnya, apakah cara penyelesaian kemiskinan menurut ekonomi Islam? Bertitik tolak dari itu, terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan atau mengurangkan masalah kemiskinan menurut ekonomi Islam, di antaranya adalah pembayaran zakat. Zakat dari segi syarak bermaksud suatu hak yang wajib pada harta yang tertentu untuk orang yang tertentu dan pada waktu yang tertentu. Kewajipan membayar zakat ini ditujukan kepada mukallaf yang mempunyai harta yang wajib dizakatkan. Hasil kutapan zakat ini akan diedarkan kepada golongan-golongan yang layak menerima zakat, iaitu termasuklah golongan fakir dan miskin. Antara hikmah pelaksanaan zakat selain daripada menyucikan harta pemberi zakat ialah dapat membantu golongan fakir dan miskin serta orang-orang yang memerlukan dengan membantu mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oleh itu, masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk melindungi golongan fakir dan miskin. Selain daripada itu, Islam juga menggalakkan umatnya untuk bersedekah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang bermaksud perumpamaan bagi orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Sedekah di dalam Islam dapat membantu mengurangkan kadar kemiskinan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah dengan bantuan langsung. Ini bermaksud sedekah dapat diberikan secara langsung kepada individu maupun keluarga yang memerlukan untuk memenuhi keperluan asas mereka seperti makanan. Bantuan ini dapat memberikan bantuan jangka pendek bagi orang-orang yang berada dalam keadaan kemiskinan. Yang kedua adalah pemerkasaan ekonomi. Ini bermaksud sedekah dapat digunakan untuk menyokong program-program pemerkasaan ekonomi seperti latihan kemahiran dan menumbuhkan perniagaan kecil. Dengan hal yang demikian, sedekah dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan memberikan mereka peluang untuk berdikari menguruskan ekonomi sendiri. Yang ketiga adalah infrastruktur sosial. Hal ini bermaksud sedekah juga boleh digunakan untuk membina infrastruktur sosial yang boleh memberi manfaat jangka panjang kepada masyarakat yang hidup dalam keadaan kemiskinan seperti membina sekolah dan hospital. Pelaksanaan Hari Raya Korban yang disambut sekali setahun pada setiap bulan Zulhijjah di dalam kalender Islam juga sebenarnya memberi impak yang positif dalam mengurangkan kadar kemiskinan. Maksud korban dari istilah fuqaha ialah menyembelih haiwan yang khusus dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang tertentu. Dengan hal yang demikian, dapat kita fahami bahawa pada Hari Raya Korban, umat Islam yang kurang berkemampuan akan mendapat daging dari hasil ibadah korban yang dijalankan. Oleh itu, ibadah korban juga dapat dilihat sebagai suatu usaha dalam ekonomi Islam untuk mengurangkan kadar kemiskinan. Pada kesimpulannya, masalah kemiskinan merupakan suatu realiti yang pahit untuk kita alami.
fenomena kemiskinan akan sentiasa ada dan boleh berlaku di mana-mana sahaja di pelosok dunia. Semakin cepat sesuatu negara berkembang, semakin banyak usaha yang dilakukan untuk membantu orang miskin dan juga untuk mengurangkan jumlah keluarga yang mendapat pendapatan yang rendah. Kadangkala dengan satu pandemik atau tragedi yang tidak disangka boleh menjadi penyebab ramai orang akan terdedah dan terjerumus ke dalam kemiskinan. Sebagai satu punca masalah global, kemiskinan memerlukan perhatian yang khusus untuk menanganinya. Untuk memastikan matlamat sifar kemiskinan dapat dicapai, pelbagai usaha harus dilakukan dengan berkesan oleh pihak yang berkaitan. Pemimpin parti-parti politik, baik pada pihak kerajaan atau pihak pembangkang, seharusnya berganding bahu dan bersatu hati mencari jalan bagaimana untuk meringankan beban rakyat yang terperangkap dalam belenggu berkenaan. Peribahasa Melayu ada mengatakan, apabila kemiskinan datang melalui pintu, cinta terbang melalui jendela. Peribahasa ini membawa maksud dalam sesebuah rumah tangga, jika masalah kemiskinan sudah terlalu membebankan dan semakin dibelenggu, maka akan berlakulah porak-poranda dan perceraian yang menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Bagi mereka yang dibelenggu kemiskinan, tidak ada apa yang dapat diperoleh tanpa kerja keras dan usaha berterusan. Secara keseluruhannya, untuk mengakhiri masalah kemiskinan ini, semua pihak perlulah melibatkan diri untuk sama-sama turun padang bagi membantu masalah rakyat yang terbeban dengan masalah kemiskinan ini. Dengan kerjasama antara semua pihak dalam menangani isu ini, maka akan terciptalah sebuah dunia di mana belenggu kemiskinan bukan lagi satu perkara yang mampu merosakkan martabat dan maruah manusia.